Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Insya-Allah pada siri yang ke-17 kita telah pun sampai siri yang ke-17. Kita akan tengok uh, topik yang saya bawakan. Saya letakkan tajuk di siri 17 ni adalah Bai'atul Aqabah kedua. Dari ikhlas yang berat tu jadi ringan. Luar biasa kan tajuk dia kan. Tapi nak ceritanya memang begitulah. Kalau kita tengok daripada siri yang ke-15 lagi, dakwah yang ikhlas yang Rasulullah bawa akhirnya ramai yang ikhlas ni sambut. Antaranya jin, orang yang jadi hamba seperti Adas. Kemudian kesan daripada dakwah yang Rasulullah ikhlas tu memberikan kesan pada mutarabbinya menjadi lebih ikhlas. Seperti mana kita ceritakan juga Zaid bin Harisa. Kemudian dalam malam-malam hijrah Rasulullah, Ali bersama dengan Rasulullah. Kemudian ada 6 orang yang nak peluk Islam. Semua tu menjadi ikhlas untuk nak terima. Disebabkan dakwah daripada murabbi yang ikhlas. Kemudian dia turun kepada mutarabbi. Mutarabbi ni jauh daripada murabbi tapi dia tetap ada Allah. Ketika mana Mus'ab bin Umair dihantar pergi ke Madinah seorang diri. Yang kita boleh tengok juga pada siri yang lepas, siri ke-16. Akhirnya ketua-ketua ni seperti mana yang last-last antara yang diceritakan masuk Islam seperti Usayyid, kemudian Sa'ad bin Mu'az. Mereka ni orang yang kerah kepala asalnya, tetapi dibawa oleh orang yang ikhlas dan isinya ikhlas, maka mereka pun memeluk Islam. So kita akan tengok kesan ikhlas ni pada siri yang kali ini. Kesan ikhlas, benda yang berat, dia jadi ringan. Baik, insya-Allah kita akan masuk pada perjanjian Aqabah kedua. Secara umumnya, perjanjian Aqabah kedua ni bukanlah mana-mana sekali kitab sirah. Ia sepakat. Dia kata berlakunya pada tahun yang ke-13. 13 apa? Ke-13 kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma berbeza khilaf pada angka yang datang. Tapi kita ambillah angka yang paling jelas antara kitab-kitab sirah. Juga Rahikul Maktum disebabkan kitab utama kita merupakan kitab Rahikul Maktum. Kitab Rahikul Maktum jangan salah tengok ditulis 73 orang itu hanya untuk lelaki. Tidak termasuk lagi 2 orang perempuan. Akhirnya 73 campur 70 campur 2 maka jadilah 75. Kita boleh tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar dakwah Rasulullah. Rasulullah pada tahun ke-11 daripada 6 orang, tahun ke-12 dapat jadi 12 orang, tahun ke-13 jadi 75 orang. Maka dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkembang. Kita boleh tengok perkembangan ini adalah perkembangan yang sepatutnya di mana-mana lokaliti Medan dia berkembang sedemikian rupa. Mereka sebenarnya bila sampai sahaja 75 orang ini ke Mekah untuk nak menunaikan haji, mereka telah melakukan, bukan 75 orang ni yang asalnya terus bertemu dengan Rasulullah, tidak. Beberapa kali pertemuan sulit pada tahun ke-13 ini, ketika musim haji, ada beberapa orang sahaja yang bertemu dengan Rasulullah. Mungkinlah daripada 75 orang ni, ada murabbi dalam kalangan mereka ni, yang melakukan beberapa kali pertemuan sulit Rasulullah. Nanti kita akan tengok apakah benda yang dilaporkan oleh mereka ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan ini di samping telah berlakunya usrah. Kita katalah usrah sepanjang kita katalah musim haji tu ada beberapa hari, ada 12 hari, mereka buatlah kekerapan tu beberapa kali dengan Rasulullah dalam tempoh 12 hari tersebut. Jadi pertemuan tu berlakunya usrah beberapa kali. Kemudian dia berlaku secara rahsia, secara sir. Ketiga, dia berlaku di tengah malam, gelap gelita. Nanti kita akan dengar juga dalam Rahikul Maktum dia sebut apa? Mereka tidur dulu disebabkan orang lain masih lagi yang orang kafir Quraisy ni berlega-lega mencari. Akhirnya semua dah tidur, mereka bangun. Bangun tu dalam keadaan tenaga lah untuk nak berusrah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itulah 3 benda tu. Bertemu dengan Rasulullah beberapa kali, kemudian dilakukan secara rahsia. Maknanya berfokus, bukanlah secara umum buat kuliah
ataupun yang kita faham juga secara senyap itu benda yang dah biasa. Tetapi nak ceritanya secara fokus tu. Secara rahsia tu maknanya mereka berkumpul dalam beberapa orang. Kemudian di tengah malam, nak ceritanya dakwah tetap kena berjalan walaupun di tengah malam. Bukan sahaja kita faham dakwah itu adalah waktu siang. Ataupun usrah itu hanyalah antara maghrib hingga isyak. Tidak. Dia berlaku sahaja di bila-bila masa keperluan. Maka dia menjadi keperluan. Seterusnya kita mendengar laporan daripada Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Jadi kita ceritakan tadi, ketika mana Rasulullah SAW di musim haji ni, tahun ke-13 ni, ada beberapa kali pertemuan. Antaranya Ka'ab bin Malik ini, dia cerita. Dalam pertemuan tu dia melaporkan. Istilah kita kata qadaya lah kan. Dalam usrah dia cerita kepada murabbi dia. Apa yang dicerita? Rupanya daripada 73 orang ni, bukan 73 orang lelaki itu semua daripada Madinah dah ada mindset sedemikian. Tidak. Antaranya yang disebutkan dalam buku Rahikul Maktum, ada seorang yang ketika pergi haji ni barulah ditarik, diceritakan, berminat dan bersama dengan Rasulullah. Siapakah orang ini? Namanya adalah Abdullah bin Amr bin Hiram. Dia ni adalah ketua rombongan. Ka'ab bin Malik ni dicerita kepada Rasulullah. Dia qadaya dalam usrah dia. Ya Rasulullah, kami baru je berkumpul, jumpa, akhirnya macam mana nak buat ni? Pertemuan berikutnya, setelah Rasulullah bagi solution, dia orang cerita pula dekat Abdullah, dan akhirnya mereka masuk Islam. Beliau ni adalah ketua. Diceritakan kata-kata tengok Ka'ab bin Malik. Bila dia bertemu dengan Abdullah bin Amru ni, dia kata apa? Wahai Abdullah, kami ni tak rela nak tengok engkau ni dicampakkan ke dalam api neraka sebagai bahan bakar suatu hari nanti. Apa yang dibawa adalah, dibawa benda yang sangat digeruni lah, iaitu akhirat. Future kan, benda tu tak nampak pun. Tak ada pun dibawa keuntungan. Kau nak tak ikut, kau dapat duit, kau dapat harta, kau dapat jawatan kau dikekalkan. Tidak, tetapi dibawa benda yang gaib, iaitu terus kepada api neraka tu. Dan kita boleh tengok dekat sini, dan Abdullah bin Amr bin Hiram ni dia terus masuk Islam. Beliau mengucap kalimah syahadah dan diceritakan beliau ni menjadi salah seorang nakib daripada 73 orang yang dihantar semula ke Madinah Al-Munawwarah. Apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Abdullah bin Amr ni dan juga Ka'ab bin Malik? Pertama, dalam dakwah ini disebabkan ketika fasa-fasa awal, maka diperlukan kekuatan untuk nak melindungi dan juga menarik yang kuat. Itu dipanggil an-nasir taghyir, untuk nak tarik. Jadi dia nampak orang yang berpengaruh, yang sangat baik. Diceritakan dalam buku Ibn Ishaq dengan Ibn Hisham, orang ni bernama Abdullah bin Amr bin Hiram, orang yang sangat selain daripada respect, tokoh, dia orang yang sangat disegani. Segani macam mana? Macam kita tengoklah bekas ke masih lagi mufti wilayah Persekutuan Datuk Zulkifli, beliau ni macam tu lah akhlak dia, disegani, sangat lemah lembut semua. So dia ditariklah dengan sifat yang macam tu. Apa yang dia buat? Setelah dia diceritakan semua benda tu, dia terus sahut. Nak ceritanya memang dia ni orang yang ikhlas sebenarnya. Cuma tak jumpa je cara. Bukti ikhlas adalah dia pergi haji tu dah cukup ikhlas lah tu. Orang yang dah pergi haji, memang dia niat untuk nak beribadah. Dia tidak diceritakan dalam buku Rahikul Maktum ini, rombongan ini datang untuk nak berniaga. Tidak. Mereka datang memang terus untuk nak pergi haji. Bila kita kata haji, maka mereka ni adalah ahli ibadah. Bonus kepada Abdullah bin Amr, dia bukan ahli ibadah. Dia bukan duduk kat surau-surau sahaja. Tetapi dia menjadi ketua kepada rombongan ini. Maknanya, dia ada ciri-ciri dakwah tersebut. Itu antara kita nak tahulah trik macam mana nak tarik-tarik orang lah. Selain daripada orang tu pandai bercakap, tokoh, kepimpinan, dia juga adalah orang yang memang kena ahli solat. Lagi mudah kalau dapat orang yang begini. Kemudian itulah yang diceritakan Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah yang dilaporkan. Baik, kita tengok siapakah dua orang wanita yang akhirnya memeluk Islam. Dua orang ini, ni siapa yang ada anak ni boleh letakkan nama anak. Satu namanya Ummu Amarah. Nama lain dia adalah Nusaibah binti Ka'ab. Jadi Nusaibah ni kita akan cerita ketika banyak aksi dia ketika perang Uhud lah. Kemudian Asma binti Amru.
Asma binti Amru. So ada dua orang lah yang bersama-sama memeluk Islam dan dia hadir ketika mana perjanjian Aqabah yang kedua. Baik, kita tengok seterusnya bilangan cukup berkumpul baru bermula. Bagaimana diceritakan dalam buku Rahikul Maktum ni sebenarnya begini. Setelah mereka tidur awal nak bertemu dengan Rasulullah, setelah dah deal, bincang beberapa kali, kita nak setkan last kali ni bila nak buat perjanjian Aqabah ni. Maka mereka pun telah setkan satu waktu berkumpul di satu tempat pada sekian-sekian waktu. Dan tengoklah mereka. Mereka kata macam mana? Bila dah cukup 75 orang ni baru kita mula. Apa yang boleh kita ambil pengajaran? Pertama, kita sebenarnya tak sanggup ada ikhwah kita yang tercecer, ada yang tertinggal. Kan kita nak masuk syurga sama-sama. Sebab itulah dia ceritakan ibrah yang boleh kita ambil adalah memang kalau kita dah set dulu awal-awal yang ikut usrah macam ni angkanya, macam tu je juga kita nak bersama dan kita kekal sehingga ke penghujung. Janganlah ada yang tercecer. Sebab dia tak akan bermula usrah ni selagi mana tidak cukup angkanya. Sebab setiap angka ketika fasa awal dia adalah berkualiti. Dia berkualiti. Dia berbezalah angka-angka yang datang setelah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain. Dan ceritanya angka di fasa awal dia adalah berkualiti. Maka setiap daripada medan lokaliti kita sekarang ni, kat mana-mana pun dekat tanah air kita ni, semua tu berkualiti. Sebab kita masih belum cukup kuat lagi setiap medan-medan kita. Kalau kuat kita dah pergi MPP dah. Kedua, ibrah yang boleh diambil adalah boleh jadi mereka semua jaga amanah masa dan bersegera sehingga tiada pun yang buat orang lain menunggu. Yang datang awal menunggu, yang datang lambat pun bila nak hin-hin boleh datang sekarang. So nak ceritanya mereka ni amanah dengan masa yang telah ada. Mereka sangat menanti-nanti untuk nak bertemu dengan ikhwahnya, dengan ahli usrah matnya. Dan mereka sangat sharp lah kepada disiplin. Seperti itu juga dalam tarbiyah kita, dalam usrah, dalam daurah, sharp lah datang. Jangan waktu mukhayyam je sharp dalam usrah, dalam kehidupan seharian. Usrah yang sebenar adalah bila keluar tu kesan dia di luar tu. Kita boleh jaga solat, waktu di awal waktu, janji dengan orang bagaimana dan lain-lain lah. Ibrah yang ketiga adalah eager nak belajar agama. Mereka ni menanti nak bertemu dengan Rasulullah ni seawalnya dengan berkumpul sharp. Bila cukup terus. Nak cerita yang sebelum nak cukup tu semua telah mencukupkan. Sebab dia orang ni menanti nak belajar agama. Nak menanti bertemu dengan murabbinya. Bertemu dengan ikhwahnya. Jadi kita tengok setelah mereka berkumpul ni apa yang berlaku. Diceritakan dalam buku Rahikul Maktum. Setelah di malam itu kami tidur awal. Di samping bersama dengan kami ada barang-barang peralatan perjalanan supaya orang tak syak. Kemudian 1/3 malam, mereka ni keluar daripada pekarangan khemah bertemu dengan Rasulullah. Berkumpul tu di persimpangan yang dijanjikan. Dia sebut di persimpangan. Tak tahu dekat mana. Mereka tunggu ketibaan Rasulullah. Maknanya mereka ni 75 orang cukup dulu. Bukan murabbi datang dulu. Bukan muajih datang dulu. Bukan penceramah datang dulu. Tapi orang yang nak mendengar ni, nak menerima tarbiyah lebih awal. Tepat pada masanya. Rasulullah SAW datang dengan siapa pula? Rasulullah datang dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dia adalah bapa saudara Nabi. Okay, bila dah berkumpul ni, bila semua dah ada ketika itu, akhirnya Al-Abbas pun dia berkata. Apa kata-kata Al-Abbas bin Abdul Muttalib? Dia kata, "Oi, betul ke wahai Khazraj? Kamu rela ke nak menanggung wahai Khazraj?" Menanggung apa yang aku maksudkan? Menanggung adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ini diancam oleh kaum-kaumnya, semua kaumnya. Menekan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kami mencintainya dan kami akan melindunginya. Jika tidak mampu, ni kata Al-Abbas ni dia kata apa? Kalau kamu tak mampu kan, baik beritahu awal-awal. Pergi sekarang. Tinggalkan dia. Kerana aku akan tetap melindunginya dengan darah-darahku. So nak ceritanya, Al-Abbas datang. Dia tak ada muqaddimah apa-apa. Dia terus bagi mindsetting. Sebab di hadapan dia ni, dia tahu orang yang memang telah ada mindset.
Cuma mungkin mindset yang tak sama. Macam kita lah dalam daurah kan. Datang, kita dah tahu dah mesti daurah ni dapat tajuk sekian-sekian. So, orang yang datang jadi main setting ni, dia tak perlulah nak cerita daripada awal semua, ikut tarbiyah best tak, seronok tak, best tak, tak, dia terus memindsetkan, okay, daurah ni sepatutnya semua mindsetnya begini. So, sebab itu diceritakan Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni kita boleh belajar. Dalam tarbiyah kita, kita perlu kepada mindsetting. Perlu mind setting. Kalau tak ada mind setting, maka kita tak tahu nanti sebenarnya nak buat apa ni. Ataupun mungkin dapat lambat. Ataupun yang ketiga, kita tak dapat apa yang sepatutnya dapat. Nak cerita tentang ikan. Tiba-tiba kita dapat, oh, nak tangkap ikan punya. Jadi sebenarnya nak cerita tentang proses semua sekali tentang ikan tu kan. Itu contoh ikan pula boleh datang kan. Sebab tiba-tiba ternampak kucing tengah makan ikan. Okey. Seterusnya, Ka'ab menyahut. So nak ceritanya setelah Al-Abbas dia bagi main setting, adakah Rasulullah SAW terus bagi? Tidak, nak tahu juga respon. Lepas dah bagi main setting, okey ada apa-apa nak tanya, nak cakap apa? Ka'ab menyahut. Ini kita boleh belajar lah, main setting yang baik adalah kita minta feedback. Sebelum muajih bagi. Jadi Ka'ab pun dia kata apa? Dia kata macam ni dalam Rahibul Maktum. Kami faham. Satu persatu apa yang Tuan bicarakan itu. Sekarang kami hendak dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh Rasulullah, sebut apa sahaja kewajipan untuk diri kami dan Tuhannya sekehendak hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ui, ikhlas sungguh Ka'ab. Didengar satu persatu dan dijelas. Macam orang bagi main setting tadi, dia kata, okey, anda dah faham dah apa yang anda nak cuba sampaikan. Baik, kami telah siap sedia. Wahai muajih, sila berikan kepada kami. Sama juga dalam usrah. Bila ada MC. Ni MC, murabbi, penutup murabbi. Kena bagilah dekat ahli usrah yang lain untuk nak bercakap. Okey, bila nak bercakap pula, janganlah buka dengan bacaan Alhamdulillah. Dengan ini saya serahkan kepada murabbi agung lah. Bagilah something. Ataupun sebelum tu tanya murabi sikit lagi apa. Mungkin pengisian yang tak nak sentuh tajuk tafsir tentang apa. Anda mungkin readykan sikit. Macam tu lah. Dia akan lebih masuk lah insyaAllah. Jadi pengajaran yang boleh kita belajar. Anda semua boleh bayang tak? Mereka ni siapa? Mereka ni ada yang baru dapat tarbiyah setahun. Ada yang baru dapat tarbiyah 2 tahun. Yang paling lama pun dapat 2 tahun lebih je. Yang paling sekejap ketika itu juga yang baru masuk Islam yang saya sebut tadi. Bernama Abdullah bin Amru. Nanti boleh cari nama orang ni. Sangat sekejap. Tetapi mereka ni dapat sikit. Tetapi merasai dan sangat appreciate. Jawapan yang beliau berikan itu, kita boleh tengok Ka'ab. Dia cakap macam tu. Menggambarkan dia punya keazaman ni memuncak. Dia naik syekh nampak PKP ni pun tak boleh ni, kena buat dakwah juga ni. Keyakinan dia, keberanian mereka, keimanan, keikhlasan yang bersifat macam mana kita nak kata infinity lah. Dalam keadaan nak menanggung beban tanggungjawab ni, mungkinlah kita tengok takut selepas ni kita akan dengar lah. Tapi nak ceritanya mereka sangat ready dan sangat sanggup, tak ada apa-apa masalah. Jadi apakah agenda bai'ah? Setelah dah ada mind setting, respon feedback, maka barulah pengisian. Pengisian. Daripada Imam Ahmad diriwayatkan dari Jabir. Kita dah ceritakan Jabir ni antara orang yang ikut perjanjian Aqabah kedua. Perjanjian Aqabah pertama dia tak ikut. Pertemuan awal tahun ke-11 tu dia ada. Jabir ni siapa? Jabir ni orang paling muda. Dia tidak dibenarkan ikut perang Badar, perang Uhud. Sebab apa? Sebab muda usianya. Tapi dia ni orang yang terlibat sama ketika tahun ke-11 tu. Yang Rasulullah cerita secara tertutup. Nak ceritanya dakwah kepada pelajar sekolah ni, mungkin ada logam yang besar kat situ. So siapa yang sedang berdakwah kepada pelajar-pelajar sekolah, teruskan. Mungkin dia akan memecut. Jabir diriwayatkan antara riwayat perawi hadis 7 perawi hadis antaranya Abu Hurairah, Aisyah semua ni, dia salah seorang yang ketujuh yang terbanyak. Nak ceritanya baguslah mungkin kat pelajar sekolah, mungkin kena cari cara kan. Dia kata apa? Wahai Rasulullah,
Kita nak bai'ah ni kepada Tuhan ni atas benda apa? Benda apa? Apa nak dibai'ahkan? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ada 5 isi bai'ah. Ada 4, tapi kita boleh pecahlah jadi 5. Pertama, mendengar dan mematuhi dalam keadaan segar dan malas. Tak ada langsung untuk masa nak futur. Maknanya kalau dapat je Al-Quran, hadis baru turun benda tu dan selamanya kena buat. Dalam keadaan semangat, dalam keadaan lemah pun kena buat juga. Kena buat juga. Kedua, berinfaklah semasa susah dan senang. Ini perjanjian Aqabah ni kita boleh letak dalam rangka kaedah sulbah. Kaedah sulbah. So, siapa yang nak jadi kaedah sulbah, laksanakan semua perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Ketiga, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kita boleh tengok perjanjian Aqabah kedua, yang pertama tidak diceritakan tentang menyuruh amal ma'ruf nahi munkar. Sebab tu dia buat kadarnya. Maksudnya dia buat juga dakwah, dapatlah 75 orang. Tapi bila perjanjian Aqabah kedua ni, dia terus tekankan dakwah. Jadi akhirnya apa yang berlaku adalah mereka memang buat sungguh-sungguh. Sebab itulah As'ad bin Zurarah ketuk setiap rumah, diceritakan semua. Bila balik semua terus setiap rumah, tak ada rumah yang terkecuali telah dapat arahan dakwah. Sebab itulah masa awal-awal ikut tarbiyah kita bagilah can. Diorang ni seronok dengan tarbiyah dulu, buang jahiliah dulu. Sebab tu ada teori kata selepas ISK, SJ dulu, kemudian SH, terpulang lah sebab dia menggunakan perjanjian kot. Perjanjian Aqabah pertama dia suruh jangan berzina, jangan mencuri, tinggalkan jahiliah dulu. Perjanjian Aqabah kedua dia tekannya dakwah sebab dah kosong. Maka buatlah betul-betul. Yang keempat, agenda bai'ah keempat adalah berjuang kerana Allah tanpa mempedulikan kecaman orang. Ni kesan apa ni? Ni kesan dakwah. Semua sekarang ni tengah cerita tentang dakwah. Kita boleh tengok dalam fasa-fasa Mekah. Ayat-ayat Al-Quran turun semua tekan tentang dakwah. Sebab tu isi perjanjian Aqabah pertama dengan kedua dia kata apa? Buat dalam keadaan segar ke malas, tetap kena buat dakwah. Infak. Susah senang kena infak. Infak apa? Sahabat Nabi Bilal mana ada duit sangat ni. Harta-harta tak ada. Maka mereka ada sedikit harta dengan masa, tenaga, itu yang mereka infakkan. Habis-habisan. Nak ready kan untuk nak buat dakwah. Jadi kat orang Madinah dalam keadaan mereka ni dapat pengisian baru sikit sangat. Lagilah. Tapi nak ceritanya sebabkan yang keempat tu Rasulullah kata apa? Berjuang kerana Allah. Jangan peduli kecaman orang. Di hadapan mereka, di hadapan orang-orang Madinah ni ataupun orang 75 orang ni, mereka berani lagi untuk nak pegang perjanjian ini sebabkan mereka telah nampak orang-orang Mekah kena ancam macam mana dan mereka sabat. Jadi mereka lagi mudah untuk nak jadi kedua di hadapan mereka. Sebab tu dan kadang-kadang cerita-cerita oleh kita, oleh orang-orang yang lebih awal, oleh syekh-syekh, oleh abang-abang, oleh ustaz-ustaz kita, pengalaman-pengalaman mereka berguna sangat kepada adik-adik yang baru ikut usrah, yang baru nak bergerak sebab dia akan nampak tokoh di hadapan. Seperti mana orang-orang Madinah nampak di hadapan mereka ni orang-orang Mekah. Yang kelima, menyokong daku. Setibanya daku dalam kalangan kamu nanti. Jadi Rasulullah pun mindsetkan kita akan berdakwah kat sana. Satu masa nanti kita akan kembangkan medan. Sampailah ke sana. So ini adalah future yang Rasulullah telah menceritakan. Rasulullah menjangkakan dakwah ni akan sampai juga, akan keluar. Itulah sepatutnya mindset setiap daripada mufakir ataupun orang yang memegang setiap lokaliti medan-medan kena ada impian. Anak akan datang kat tempat hantar, satu masa nanti hantar anak-anak buah anak untuk nak mengembangkan dakwah kat tempat hantar. Maknanya apa? Tempat dia telah kuat. Yang keempat, mempertahankan daku seperti mana kamu mempertahankan diri, anak isteri kamu. So nak ceritanya mindset, kita kena korbankan semua benda dalam hidup kita. Benda yang kita sayang lah. Diri anak tu maksudnya kereta kita, rumah kita, semua kita kena bagi untuk Islam. Last sekali Rasulullah tutup dengan agenda kesan bai'ah ni adalah kalau kamu buat, balasannya adalah syurga oleh Allah di akhirat kelak. So benda ni benda yang sangat besar. Bai'atul Aqabah yang kedua ni, kesan dia sangat besar. So kita tengok apa yang berlaku. Antaranya Al-Barra' bin Ma'rur. Ketika Rasulullah tengah bercakap, dia pegang tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami membenarkan engkau sebagai Nabi kami dan kami akan pertahankan Tuhan hamba
seperti mana kami mempertahankan wanita-wanita kami. Kami berbai'ah dengan engkau. Ketika dia tengah cakap ni, berbincang dengan Rasulullah, berbicara, orang yang kedua pula sambut. Abu Al-Haytham, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami ada perjanjian dengan Yahudi. Kalau kami ditakdirkan untuk nak memutuskan, kami akan putuskan perjanjian dengan Yahudi ni. Adakah kalau Tuan hamba berjaya, apakah Tuan hamba akan kembali ke pangkuan kaum kamu di Mekah dan meninggalkan kami? Abu Al-Haytham ni, dia masih lagi. Ada orang kan? Ada orang yang memang diperlukan sedikit lagi contoh. Al-Bara' ni antara orang yang bismillah jalan, bismillah jalan. Ada orang yang kalau jadi macam ni macam mana? Dia consider lah, dia berfikir untuk dia nak boleh jadi satu masa kita belajar daripada sirah. Ada orang yang macam ni kan? Ada orang yang bismillah jalan, ada orang yang kita buat macam ni apa dapat macam mana? Apa yang lebih efisien Mana amal yang lebih muntis ada yang macam tu. Seperti mana Abu Al-Haytham. Dan Abu Al-Haytham dia bila bercakap macam tu, Rasulullah pun menjawab dengan diiringi dengan senyum. Darah dengan darah. Roboh sama roboh. Daku adalah kamu. Kamu adalah daku. Kamu diperangi, aku akan memerangi. Kami diperangi, kamu akan memerangi. Kamu berdamai, kami akan berdamai. Rasulullah nak katanya Rasulullah bersama dengan orang-orang Ansar ataupun orang-orang Madinah. So inilah peristiwa yang berlaku ketika mana perjanjian Aqabah. Daripada orang yang ikhlas, benda yang berat dia akan jadi ringan. Semua itu disambut. Tiada seorang pun yang tidak setuju dan baloh nak minta negosiasi saja. Yang ada adalah sambut terus dengan bertanya untuk kalau macam ni macam mana. Wallahu a'lam bisawab. Itulah untuk sesi pada siri yang ke-17. Selamat mengikutinya. Ini adalah Ramadan, hari yang pertama, Ramadan Karim. Belum terlambat untuk anda mengucapkan. Moga Allah memuliakan kita dengan Ramadan, menjadikan kita lebih hamba kepada Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.